Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam YouTube saya, Ustaz Adam Amin. Okay, untuk kali ni lain pada yang lain. Tapi sebelum tu tolong pada para sahabat tolong subscribe YouTube channel saya ni. Tolonglah. Okay. Senang je, klik saja. Okey, seterusnya. Untuk kali ini kita akan cuba berkongsi. Saya cuba berkongsi cara untuk menghafal ayat Al-Quran. Okey. So semua tahu dan kebanyakan yang tengok ni mungkin orang yang dah hafal Quran, yang dah hafal beberapa surah. So semua ada teknik-teknik tersendiri dan saya pun ada teknik saya tersendiri. Tapi saya share yang teknik yang saya selalu guna pakai untuk menghafal ayat Al-Quran, dan juga saya berikan perkongsian saya cara menghafal ni kepada anak-anak murid saya, kepada orang ramai. Cuma kali ni saya rekod cara saya menghafal ayat Al-Quran. Okey. Sebelum kita nak menghafal Al-Quran kan, antaranya kita kena perlu lancar dalam baca Al-Quran. Kita kenal huruf, lancar baca Al-Quran. Kemudian lagi, sebelum nak menghafal, jangan lupa doa. Doa banyak. Cuma kali ini untuk video ni saya tak letak doa-doa dia, sebab boleh dilihat di internet kan. Dan antara doa yang saya ambil dalam surah An-Nur, Allah nurus samawati wal ard. Kemudian Alam Nashrah, suratul Hashr, saya tak tinggal. Alam Nashrah kan, Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina lagi, Rabbi shrahli, tolong jangan tinggal kan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tolong jangan tinggal kan. Lagi doa, banyaklah doa sebenarnya. Yang penting sebelum kita nak mulakan satu perkara, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa, mohon pada Allah supaya Allah lapangkan dada kita, mudahkan kita menyebut, rungkaikan urat-urat yang keras yang ada di lidah kita ni untuk kita menyebut dengan mudah kan. Mengkosongkan pemikiran supaya kita tumpu kepada ayat Al-Quran sepenuhnya untuk kita menghafal dan kita lekat di otak dan kita dapat beramal, insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, tentang doa tu boleh cari ya, boleh cari. Tapi kalau siapa nak, saya boleh sharekan nanti selepas ini. Mungkin video akan datang saya akan share doa-doa dia. Okey, sekarang kita nak tumpu kepada cara menghafal ayat Quran kita terus. Katakanlah kita dah step yang seterusnya, itu step untuk menghafal. Jom kita cuba, kita tengok. Okey. Saya mungkin setengah orang dia akan ambil ayat surah-surah lazim yang pendek, amal tersalu, macam mana cara menghafal. Kalau kita lihat di YouTube banyak, ataupun permulaan surah Al-Baqarah. Tapi kali ini saya ambil dalam surah Luqman kan. Surah Luqman muka surat 412 ayat 12 sampai ke 19. Siapa yang ada Quran terjemahan ke ataupun Quran mushaf Quran, boleh ambil. Boleh ambil tengok ya. So ayat yang saya akan ambil ni tak banyak. Saya tak akan ambil satu muka surat. Saya akan ambil kurang lebih daripada ayat 12 sampai ke ayat ke-14 kan. Kita kira 1 2 3 4 5 6. Ada pun 5 baris lah kata. 5 baris. Dan saya guna pakai benda ni, saya ajar orang, semua orang boleh menghafal Quran. Semua orang boleh menghafal Quran, tak kira umur, dan tak ada had bagi orang kalau nak hafal Quran. Kena umur 10 tahun, kena umur 11 tahun, kena umur 14 tahun, kena umur muda. Tak ada syarat kata nak hafal Quran kena muda. Jadi untuk menghafal Quran ni terbuka kepada semua orang. Ya. Semua peringkat umur boleh menghafal, dan saya cuba testing cara menghafal saya ni kepada orang yang agak lambat, pelajar yang lambat kan. Kadang-kadang dia
hebat dalam akademik, tapi bila dalam Quran ni bacaan dia bagus, tapi dalam menghafal Quran ni dia kurang. So bagi ibu bapa yang ada yang anak yang sebegini, tolong jangan tekan, tapi kita lebih bagi semangat. Cuba, satu hari nanti akan dapat. Kan? Dan sebab kita nak menghafal Quran ni mungkin banyak halangan, banyak rintangan, banyak cobaan, kan? Banyak cobaan, kan? Kadang-kadang kita dah hafal Quran, dia aduh, tambah dalam rumah pula nak hafal Quran, ada TV pula, kan? Ada apa? Cerita yang best, kan? Tiba pula ada handphone pula sebelah, bunyi pula, ada WhatsApp lah, kan? Macam-macam. Tapi itu cobaan, cuba elakkan. Cuba kalau nak menghafal Quran, cuba cari waktu yang khusus, ataupun boleh kalau cari khusus ni, bagi saya kalau dalam rumah ni kita buat secara beramai, secara berkelompok, sama-sama hafal. Saya pernah buat satu camp, sama-sama hafal dalam masa seminggu, dapat ni yang tak ada basic membaca, tak ada basic menghafal, dalam masa seminggu lebih kurang dalam 5 hari tu dia dapat lebih kurang 3 muka surat membaca dan menghafal dengan saya. Okey, kita terus, tambah masa kita nak. Okey, yang ni saya dah kecikkan daripada satu muka surat kepada berapa baris, 5 baris ni, 3, 4, 5 baris, 6 baris ni, kan? Daripada surah Luqman muka surat 412 ayat 12 sampai ke 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Okey, ini ayat yang kita akan hafal. Ayat yang saya tunjuk cara bagaimana nak menghafal. Teknik UAA. Okey. Ini kebiasaan kita pernah dengar, banyak teknik nak menghafal ni, banyak sangat. Teknik bunda, teknik chunking, banyak teknik kan. Ada waktu saya belajar dulu, nak kata dia nak menghafal ayat sampai dia Quran di sini, kalau kita menghadap Quran dulu, dia terbalik ke Quran. Tu aku lebih kurang, aku mudah kena nak hafal. Kalau Quran terbalik, dia akan lebih beri tumpuan, nak tekan. Banyaklah cara-cara, kan. Ini kebiasaan ni teknik chunking. Teknik chunking yang kebanyakan kita boleh tengok. Okey, cuma ada warna-warna tersendiri. Okey. Okey, warna biru, berhenti di pertengahan ayat dan memotong pada kalimah, berhenti pada tanda panjang, dengung dan tidak dengung bacaan mati. Okey, warna hijau berhenti di akhir ayat atau di tanda berhenti di akhir kalimah, akhir huruf bagi setiap baris. Okey. Ini ada warna-warna dia. Okey. Yang kebanyakan kalau orang nak menghafal, kita kata tolong potong bagi mudah kita menghafal. Okey, ini potongan ni bagus, bagi saya bagus. Semua ada cara ni, cuma cara saya berbeza. Okay, kalau cara begini saya kurang, untuk saya ni susah untuk saya nak menghafal. Contoh, okay, dia akan potong. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dia akan kan satu ayat tu, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah, panjang kalau kita tak pernah menghafal. Jadi kita cuba potong, kan? Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dia akan ulang. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Lepas tu dia akan sambut. Yang seterusnya bila dah ingat dah, yang pertama tu dia akan, yang kedua pula, potongan kedua. Anishkur lillah. Okey, kemudian dia balik. Walaqad atayna Luqmanal hikmah ta anishkur lillah. Okey. Nampak tak? Apabila ni dia akan jadi bermasalah pada baris hikmah tu, ta tu yang berbaris fathah tu nak sambung kepada ta anish. Tu bermasalah bagi saya, sebab saya lihat pada anak-anak murid saya sebelum pernah mengajar.
start pada tahun 2016 kan, 2016. Okey. Orang sama, katakanlah dia dah ingat dah. Okey. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ni tak ada masalah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Tak ada masalah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Okey, katalah dia dah hafal. Okey, dah okey satu ayat. Kemudian aku ulang balik. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Okey, tu cara bila dah ingat dia akan agak-agak sikit. Okey. Okey, itu poin pertama tadi yang tadi saya cerita yang tadi baris yang warna oranye tu, hikmah tu, dia potongan tu jadi macam tu, dia agak terganggu bila kita nak sambung kepada kalimah selepas dia tu. Ini teknik yang kebiasaan yang orang kata tolong potong ayat, potong untuk mudah kita nak hafal. Okey. Ini bukan teknik saya lagi ya. Boleh teknik saya. Okey, seterusnya. Ini poin penting juga. Kalau kita tengok yang seterusnya, yang baris yang pertama tu, wa man yashkur fa innama. Okey. Fa innama yang saya tanda merah hujung merah tu kan. Itu akhir baris tu lah, akhir baris tu. Fa innama yashkuru. Okey, ni tak ada masalah ha. Okey, jadi masalah pada yang kedua ni. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Okey. Bermasalah apabila dia mata dia dah hafal wa idh nak la ke lu tu. Mata tu daripada la ke lu tu agak lambat. La, jadi dia terpaksa memanjangkan huruf la. Wa idh qala Luqman. La luk, padahal la tu tidak panjang. La tu tidak panjang. Jadi dia jadi masalah apabila di hujung baris tu kan dia tak ada baris mat, baris panjang. Dia akan cuba panjangkan wa idh qala Luqman li banihi. So jadi salah. Okey. Okey, baris ketiga. Okey, sama juga baris ketiga. Ya bunayya la tusyrik billah. Okey, inna syirka la zulmun azim. So nak ka la zulm. Tu pun jadi masalah. Inna syirka la zulmun. Ka tu dipanjang. Dia akan jadi. Percaya. Tapi kalau yang dah pakar, dah boleh pandai bertajwid, dia tak ada masalah. Tapi apabila yang kurang arif lagi berkata tentang bacaan, tajwid, dan keadaan lancar, dia akan jadi bermasalah pada ni. Okey. Ini saja yang paling basic ya. Okey. Okey. Yang lain semua sama aja, contoh yang sama aja. Saya nak tekankan tadi apabila dia potongan tu di akhir kalimah. Potongan di akhir kalimah tu perkataan lah. Al-hikmah kan? Di akhir kalimah yang tak ada huruf mat, yang tak ada huruf panjang. Ataupun tak ada tak ada mati. So jadi dia akan bermasalah, dia akan nak boleh letak baris ke ataupun dia nak panjangkan ke, dia akan jadi masalah. Okey, sekarang yang ini dia bakal jadi macam mana? Okey, ini contoh. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Dia hafal? Al-hikmata walaqad atayna Luqman al-hikmata. Dia dah ingat dah? Anishkur lillah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Nampak? Hikmata anishkur lillah. Ta tu dipanjangkan. Okey, seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, baris kelima. Wa idh qala Luqman. Yang tadi kan? Ya, warna merah ni, yang saya tanda merah ni, iaitu di akhir hujung baris. Dia akan jadi panjang. Wa idh qala Luqman li banihi. Sama juga. Inna syirka la zulmun azim. Hamalathu ummuhu. Ini tak ada masalah sebab dia ada panjang. Yang bawah sekali. Wali walidayka ilayyal masih. Sebab dia daripada mata dia yang atas tu turun ke bawah tu. Daripada baris yang hujung tiba nak baris ke yang bawah dia tu, yang
paling apa yang pertama pula. So kena jaga-jaga. Okey. Ini yang atas pemerhatian saya, di atas eksperimen saya. Okey. Sebab semua orang kan yang pernah menghafal ni dia ada pengalaman, ada teknik tersendiri. Okey, seterusnya. Okey, bagi memotong ayat yang betul untuk proses menghafal, ada beberapa tempat tertentu. Iaitu, ingat, ini saya selalu pesan kan, yang bagi mereka yang applykan benda yang saya berikan ni, dia menjadi. Ketika ada bacaan panjang, ketika bacaan dengung, bagi nak potong. Ketika bacaan tidak dengung, aliman, adalah dengung nanti akanlah ketika bacaan mati, itu sabdu ataupun sukun. Sabdu tu syaddah. Okey, seterusnya. Ketika menghafal atau bagi permulaan menghafal, paling penting adalah bacaan lambat. Bacaan kena lambat, iaitu tartil dan tidak tergopoh-gapoh. Kenapa? Bacaan laju ketika menghafal boleh menyebabkan, yang pertama, kita tidak mengikuti hukum tajwid dengan baik. Contoh, apa dia? Dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, bil, dia tak habiskan, matikan huruf lam tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bi alamin. Sedangkan bil alamin. Okay. Seterusnya. Bacaan bertindih dengan huruf-huruf, maka tidak mengetahui apa yang dibaca. Dia sebab dia tergapah-gapah ni kan, dia kadang-kadang dia bertindih-tindih huruf. Sebab nanti kan apabila dah banyak menghafal ataupun start pada permulaan menghafal, dia akan jumpa huruf-huruf yang agak sukar untuk disebutkan. So dia kena sebut secara satu per satu. Contohnya, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Okey. Seterusnya. Selalunya orang yang menghafal baru, yang menghafal hafalan baru tak tengok Quran, akan membaca laju atas sebab alasan satu saja, iaitu dia khawatiri, ditakuti lupa ayat selepas dibaca. Selepas dibaca. Elakkan perkara ini. Contohlah dia nak hafal. Contoh, katalah juzuk Allahumma salli ala sayyidina. Okey, kul ya kafirun kata. Kul ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Okey, dia baca laju sebab apa? Kul ya kafirun dah betul dah. La a'budu ma ta'budun. Okey, dia baca laju tu sebab supaya dia tak lupa. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Okey. Kul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna wala na'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma'bud lakum li kulli yadin. Dia takut benda tu hilang cepat. Faham tak? Bila nak hafal tu, dia takut ni. Sebab apa perasaan dia takut? Sebab dia tak yakin apa yang dia hafal. Kalau menghafal ni, kalau boleh baca dalam keadaan lambat, baca dalam keadaan bertajwid, dan cuba bayangkan bacaan yang ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bukan nak nampak seketui. Kalau tak dapat seketui tu, orang tahu dapat seketui muka surat tu, alhamdulillah kan, syukur. Tapi sekiranya tak dapat sekarang dapat bayangan ada huruf qaf dengan lam. Kul kafirun belakang waw nun lam alif la a'budu ma ta'budun. Contoh itu dapat gambaran sama-sama pun alhamdulillah. Itu kalau nak menghafal. Ini adalah bagi mengelak bacaan yang tidak sepatut dipanjangkan menjadi panjang. Bila baca laju, dia akan yang tak sepatut panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Bacaan yang dengung tidak didengungkan. Dari bertindih atau berlapik huruf ke huruf, macam tadilah. Sebab nak cepat lolok, jadi berbelit lidah.
Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ni teknik yang saya guna. Okey, dan saya kongsikan kepada ramai pada ramai orang. Pada kawan-kawan, pada anak murid saya, terutama ramai anak murid saya lah. Okey, seterusnya. Warna biru berhenti di pertengahan ayat dan memotong pada huruf dalam kalimah. Ya, memotong huruf dalam perkataan. Contoh baju, itu saya akan potong BA. Kat antara A dengan J tu saya potong. Baju. Okey. Atau pada kalimah. Berhenti pada tanda panjang, dengung, tidak dengung, bacaan mati. Potongan lah. Okey, warna hijau pula berhenti di akhir ayat atau tanda berhenti, berhenti seketika dan ambil semula ayat tersebut. Nanti ada yang bawah tu, nanti tunjuk akhir huruf bagi setiap baris. Okey, warna merah. Yang warna merah biasa yang di akhir huruf tu pada akhir baris lah. Okey, antara yang saya guna, walaqad atayna luqmanal hik. Saya ulang, walaqad atayna luqmanal hik, walaqad atayna luqmanal hik, walaqad atayna luqmanal hik. Okey. Betul. Mata anishkur lillah, mata anishkur lillah, mata anishkur lillah. So, apabila kita nak menghafal balik, kita tutup mata, kita hafal balik, kan? Kita baca walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. So, ada panjang dekat situ, takkan terjadi permasalahan pada huruf ta anishkur lillah. So, sebab dia dah mati dah. Hikmata anishkur lillah. Ya, potongan. Okey. Wa man yashkur fa innama, wa man yashkur fa innama, wa man yashkur fa innama. Okey, tak apa. Ni antara potongan-potongan. Nanti macam mana? Saya dah potong. Tengok lihat dah potongan dan apakah jadi. Satu-satu. So saya potong. Walaqad atayna. Saya patah balik. Okey, nampak saya potong macam mana? Hik. Habis dia dah potong-potong-potong, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Walaqad atayna luqmanal hik, walaqad atayna luqmanal hik, walaqad atayna luqmanal hik. Okey ustaz, ada orang kata kena ulang dekat 10 kali, kena ulang 20 kali, kena ulang 30 kali, kena ulang 40 kali, 50 kali. Yang itu atas kemampuan seseorang. Atas kemampuan seseorang. Tengoklah kemampuan dia macam mana kan, power dia macam mana, boleh ingat cepat kan. Setengah orang dia baca 2-3 kali dia dah ingat dah. Okey, silakan. Bagi saya dah ingat, teruslah. Okey. Jangan buang masa. Okey, walaqad atayna luqmanal hik. Okey, dah ingat, terus bawah. Mata anishkur lillah. Ingat, kita bukan kita nak potong-potong ke ayat Quran ni untuk kita menghina ayat Quran. Tak ada. Kita niat untuk kita nak menghafal ayat Quran ni. Untuk memudahkan, ni adalah teknik. Bukan kita nak memperendahkan. Tak ada niat tu. Tak, kita nak menghafal. Apabila kita dah menghafal lengkap, jadi kita baca walaqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah. Okey. Terusnya. Wa man yashkur fa innama, wa man yashkur fa innama, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Yashkuru li nafsihi. Okey, dah ingat itu. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. So, tak ada masalah. وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Okey, sebab apa saya bagi panjang? Semua pendek-pendek Ustaz. Saya bagi. Tapi bila ada satu ayat tu kan, saya bagi panjang sikit untuk menghafal. Sebab apa? Okey. Sekiranya yang belum pernah berjumpa dengan ayat sekian, potonglah وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ. Okey, tepat dengung. وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ, وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ, وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ. Tu selepasnya Nallah ghaniyun hamid, Nallah ghaniyun hamid, Nallah ghaniyun hamid. Mudah sambung. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Okey. Tu bagi yang belum pernah jumpa ayat ni. Tapi bagi yang pernah jumpa, so satu bonus yang boleh menjimatkan masa. So boleh ingat dah fa innallaha ghaniyun hamid, mungkin pernah dengar. So dia hanya perlu menghafal wa man kafara saja. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Itu bagi yang pernah mendengar, pernah membaca ayat ni kan. So bagi dia mudahlah. Bagi yang tak pernah menghafal ayat bawah tu wa man kafara fa in,
berhenti situ. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebab apa saya kata sebelum ni? Kata tempat kita nak berhenti, potong ni tempat antara tempat mati, tempat panjang, tempat dengung. Dengung je. Jangan sambung na pula. Ya, baca macam ni pula. Wa man kafara fa inna. Dia akan jadi masalah. Wa man kafara fa innallaha ghani. Allah. Na tu jadi panjang. Saya tak nak sebab lepas huruf na tu tak ada huruf mat. So jangan panjang. Dia ada huruf sabdu. Nallah. Wa man kafara fa dengung. Wa man kafara fa dia dengung. Sebab kita dah terbiasa, cuba kita bagi luar biasa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. InsyaAllah mudah aja guna teknik ni. Okey. Sebelum saya terlupa, antara paling penting sekali ialah apabila mati, tolong matikan. Tolong jangan tambah-tambah pula mati tu. Walaqad atayna Luqman. Tak ada. Mati dia takkan panjang. Tengok dekat mana yang selalu baca. Okey, yang atas tu selalu. Sebab dia huruf lam. Selalu huruf lam ni ramai yang baca panjang. Walaqad atayna Luqmanal hiknal illa il tu matilah. Sebab ada tanda sabdu. Tanda sabdu tu mati. Bila mati dia tak akan ada baris, tak akan ada panjang. Adakah kita pernah dengar orang yang mati hidup kembali? Tak ada kan? Okey, seterusnya. Ayat pertama dah. Okey, seterusnya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Okey, lam tu yang saya menang merah sebab apa? Dia di hujung baris. So yang ni kena jaga-jaga. Kena set dalam otak. La luk. Ambil la luk. Dekatkan. Jangan panjangkan dia. Jangan jauhkan dia. Dekatkan. Wa idh qala Luqman. Okey. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Ulang. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Baca lambat-lambat. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi. Wa huwa ya'izuhu ya bunay. Saja saya ambil tempat yang mati ni. Ada sabdu ni. Wa huwa ya'izuhu ya bunay. Dia kan satu ayat lagi kan. Pasal tak kat ya bunay tu asalnya ada baris. Ya bunay ya. Tunjuk sikit. Ada ya. Okey. Tapi saya nak ajar pada mereka, kalau ayat tu panjang kita nak pendekkan, kalau kita nak matikan tempat sabdu boleh juga matikan. Sebab dia tu ya bunai. Tu jangan panjangkan. Ingat pesanan saya, sabdu tak perlu dipanjangkan, sabdu jangan dipanjangkan. Kan? So apabila dah hafal, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai. Okey. Dah? Kemudian dah ingat dah tu. Ya la tusyrik billah. Bunyi pelik kan? Ya la tusyrik. Bertiba ya la kan? Tak apa. Ni teknik. Okey. Bukan kita nak ubah je kan, tak. Ya la tusyrik billah. Ya la tusyrik billah. Dah ingat. So kita terus baca. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunay ya la tusyrik billah. Nampak tak? Dia takkan jadi ya bunay ya la tusyrik billah. Ya bunay. Dia tak panjang. Semua orang tahu, semua orang arif, apabila tanda sabdu mati. Ya bunay ya la tusyrik billah. Tak ada ya bunay ya la tusyrik. Itu salah. Ya bunay ya la tusyrik billah. Ingat pesanan saya tu. Penting tu. Sebab saya banyak tekan benda ni kan. Kebanyakan jadi je ni. Kan. Tak kisahlah apa-apa. Kadang-kadang saya pun terjadi. Tapi kena jaga-jaga. Kena berjaga-jaga. Ya bunay ya la tusyrik billah. Kita jangan ikut sedak kita kan. Kita kena ikut Quran. Quran tu panduan hidup kita. Kita kena ikut dia. Kan Quran ikut kita.
Okey. Seterusnya. Okey. Inna syirka la zulmun azim. Okey. Inna syirka la zulmun azim. Okey. Ustaz, panjang juga tu Ustaz. So, pendek kan? Macam mana kita nak potong? Tapi ingat, huruf kaf tu, kaf warna merah tu sebab dia ada di hujung baris. Hujung baris. Inna syirka la zul. Apa itu? Inna syirka la zul. Inna syirka la zul. Inna syirka la zul. Inna syirka la zul mun azim. So ingat. Kalau saya dulu, kalau ayat selepas dia dan ingat tu, kalau pendek, saya cuma bayangkan lah. Okey, dah ingat. Mun azim. Okey. Inna syirka la zul mun azim. So, dah ingat dah tu. Satu ayat ni, dah ingat? Okey, ulang balik. Kita tengok dulu. Tengok betul tak aku baca. Okey, betul baru tutup mata ke, tengok dinding ke kan. Jangan tengok TV pula sambil baca. Dia tak dapat bayangkan. Dia tengok benda lain pula lagi kan. So, bayangkan tutup mata. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Okay. Dah ingat dah ayat kedua ni? So, ulang balik ayat yang pertama tadi. Ulang balik. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Ya, okey. Dah ingat? Okey, ulang balik. Bukan ulang balik. Tengok, ulang balik tak tengok pula. Walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur billah wa man yashkur wa man. Okey, dah ingat dah. Ambil ni. Alhamdulillah, dah ingat dah 2 ayat, dah ingat dah. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya ada lagi. Okey. Seterusnya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kalau panjang, kalau saya buat ni panjang, cuba pendekkan kepada wa wassaynal insa, berarti itu. Wa wassaynal insa, baris panjang 2 harakat, berhenti kat panjang, berhenti dekat panjang saya kata kan. Kalau panjang sangatlah, kalau boleh teruskan. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Okey. Dah ingat? Hamalathu ummuhu wahnan. Nampak? Saya berhenti kat tempat yang tidak dengung. Itu wahnan. Nan tu tak dengung. Okey, kalau pasal dekat ayat baris yang pertama tu, wa wassaynal insana biwalidayhi, sebenarnya huruf ya tu bersama dengan huruf ha. Kan? Tapi takkan sama dekat hamalat, nanti panjang pula kan. Saya cuba pendekkan sikit. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Okey, mati tu hamalathu ummuhu wahnan. Ya, kita nak sambung ayat seterusnya. Jangan kita baca wahna pula. Kan? Hamalathu ummuhu wahnan. Hamalathu ummuhu wahnan. Hamalat. Ha tu dengan ha pedas tu kita cuba bezakan. Ha. Kalau ha ni, ha simpul ni dia akan rasa macam ada getaran. Ha. Kalau ha pedas ni, ada beza. Hamalathu ummuhu wahnan. Hamalathu ummuhu wahnan. Okey. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. So, tak akan ada wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat dai panjang. Sebab saya huruf ya yang saya lihat ni kebanyakan secara pengalaman saya, ya ni selalunya akan jadi masalah kepada mereka yang menghafal ni. Dia akan panjangkan waktu ya mati ni. Wallahu alam kan. Yeah. So, jaga-jaga. Okey. Dah ingat dah? Ingat humu wahnan kan? Kemudian ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ala wahni wa fisaluhu fi amain. Saya bagi panjang, ada panjang ada pendek supaya semua ada yang dapat pendek. Okey, itu satu ilmu. Yang panjang ustaz saya boleh panjang lagi lah. Sebab saya buat ada yang ayat panjang. So, dia akan hafal. Wahnan, okey, dah habis wahnan ayat baris kedua, baris ketiga pula. Ala wahni wa fisaluhu fi amain. Dia sambung. Ala wahni wa fisaluhu fi amain.
Okay, dah ingat? Okay, ulang balik. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ustaz. Dekat tu balik. Dia panjang lagi ayat dia kan. So baris nafas dekat tu je Ustaz. Okay, berhenti kat situ. Wa fisaluhu fi amain. Okay, amain. Kan? Amain. Okay. Saya bukan nak ajar tajwid kan. Cara menghafal. Okay, dah ingat dah wafisaluhu fi amain tu kan? Okay. Ustaz bawa panjang bawah tu. Pasal elok, parti dia elok. Wafisaluhu fi amain kan dah hafal dah tadi atas kan. So, sama je. Pasal tak ada yang dah menghafal anishkulli wali walidai. Kan ada kan. Anishkulli tak ada. Okay. Tak apa. Okay, wafisaluhu fi amain. Okay, dah hafal dah wafisaluhu fi amain tadi kan. Okay, dah berhenti. Tadi panjang wafisaluhu fi amain tu panjang sebab kita matikan. Panjang. So, sekarang nak sambung balik. Ambil balik wafisaluhu. Wafisaluhu fi amaini anishkur li wali walidai. Ingat. Main tu yang panjang pula. Amaini anishkur li. Salah. Wafisaluhu fi amaini anishkur li wali walidai. Ada ingat? Ka ilayyal masir. Dia sama juga tadi. Wali walidai ka ilayyal masir. So, wafisaluhu fi amaini anishkur li wali walidai ka ilayyal masir. Okay. Jelas? Okay. Tak jelas? Boleh WhatsApp saya, boleh tengok komen di bawah kan, untuk ditambah baiki. Ustaz, saya tak faham bahagian ni. Okay, saya akan cuba bagi faham betul-betul. Yang penting konsep saya ni, teknik UAA ni, saya akan matikan, saya akan cangkingkan di bahagian yang panjang, yang ada huruf mat, ataupun yang mati, ataupun yang dengung. Ya. Okay. Yang belakang-belakang tu, baris-baris tu saya matikan lah. Okay. Jadi macam ni cerita tadi. Walaqad, kalau kita potong lah, kalau kita potong dekat Quran guna pensel lah, guna pensel. Tak ada masalah sebab kita nak menghafal. Okay, walaqad atayna Luqman al-hik. Walaqad atayna Luqman al-hik. Walaqad atayna Luqman al-hik. Walaqad atayna Luqman al-hik. Okey, dah ingat? Mata anishkur lillah. Mata anishkur lillah. Okay. Ulang balik. Walaqad atayna Luqman al-hikmata mata anishkur lillah. Cuma tiba tergagap. Tengok balik. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Dah ingat? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Okey, katalah dah ingat. Surahnya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. Ulang balik. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. Ingat, la tu cuba sambungkan dengan huruf lam seterusnya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ. Jangan وَإِذْ قَالَ baru tengok atas nak ke bawah tu, tak bawah. Dia jadi panjang. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Okay. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا. So, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Okey, warna purple ni tempat saya berhenti seketika. Okey, bila berhenti seketika dia ulang balik. Wasaina lil insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Okey. Tambah balik wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Tolong, jadi saya pesan sekali lagi, tolong tempat mati ni tolong jangan panjangkan. Cuba praktiskan. Supaya tidak akan ada panjang. Itu je. Ini apabila saya lihat kebanyakan
Kalau orang yang nama hafal ni, boleh saya lihat 80% atau 80% ke 90% memang sebenarnya dia secara tak langsung memang gunakan teknik ni, dia tak nampak. Dia akan cuba mati, dia akan cuba fikir. Sebenarnya kadang-kadang dia potong dekat bahagian ayat, bahagian akhir ayat. Akhir ayat kalau dia potong tempat yang akhir ayat seperti wahnan tu tak ada masalah. Dia tak akan salah. Tapi apabila dia potong di akhir kalimah seperti yang kata hikmata tu, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi panjang. Itu je. Kita nak elakkan daripada kita menambahkan baca harakat pada bacaan-bacaan tertentu. Ataupun tambah huruf. Okey. Okey, ini. Ayat ke-15. Macam mana ni kita cuba sama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Saya tak buat potongan di sini. So macam mana kita nak menghafal? So wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Panjang ni, kan? So kita ambil wa in jahadaka ala, berhenti situ. Wa in jahadaka ala, potong. Wa in jahadaka ala, wa in jahadaka ala, wa in jahadaka ala. Okey, dah settle. An tusyrika bima lay, an tusyrika bima lay, an tusyrika bima lay. Saya suruh berhenti situ. Berhenti dekat tempat mati. An tusyrika bima lay. So balik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima lay. Kemudian sambung balik. Salaka bihi ilmu fala tuti'huma. Salaka bihi ilmu fala tuti'huma. Salaka bihi ilmu fala tuti'huma. So dia akan baca sambung balik semua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Tak apa ustaz, berhenti lama, malai. Tak ada masalah. Automatik nanti dia akan sambung sendiri, percayalah. Dia akan automatik. Kita meraihkan tajwid yang dalam Quran ni. Kita meraihkan ada sukun di situ. InsyaAllah ada bahagian. Semua dah ingat dah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dah ingat dah. Okey. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Okey, kalau boleh hafalkan terus, panjangkan terus ayat tu silakan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kita pernah dengar perkataan fid dunya. Fid dunya. Okey, pernah dengar fid dunya? So stop dulu. Okey. Ma'rufa. Okey, ma'ruf. Nama orang ma'rufa. Okey, ma'ruf. Okey. So kita kena ingat wa sahibuhuma saja. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Gunakan apa yang boleh ada dalam akal fikiran, gunakan. Keluarkan apa yang ada, insya-Allah. Kan? Kita bukan nak apa membahayakan, tak. Kita nak buat kita mudah menghafal, kan? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Okey, dah ingat dah? Okay. Kalau kita takut nak baca ayat seterusnya, kita ulang balik, takut lupa yang atas. So kita baca dulu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Alhamdulillah, dah ingat dah. Alhamdulillah, syukur. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilai. Macam mana? Wattabi' sabila man anaba ilai. Kalau yang lancar silakan, yang tak lancar wattabi' sabila man. Wattabi' sabila man. So ni banyak ada mati, ada panjang. So kena jaga. Wattabi' sabila man. Satu-satu. Jangan tegur apa. Tolong jangan tegur apa, jangan cepat-cepat. Wattabi' sabila man. Wattabi' sabila man anaba ilai. Anaba ilai. Wattabi' sabila man anaba ilai. So ingatlah. Anaba ilai. Tu boleh ingat kan? Okey. Wattabi'
sabila man anaba ilaih. Kita maaf pada keadaan enjoy, happy, sonok ni, apa ni? Kan? Thumma ilayya marji'ukum. Ulang balik seterusnya. Thumma ilayya marji'ukum. So, sekali lagi saya tekan sekali lagi huruf ya ni tolong jangan panjangkan. Thumma ilayya marji'ukum. Itu salah. Kan? Thumma ilayya marji'ukum. Ulang. Thumma ilayya marji'ukum. Okay. Kum saya tak dengung sebab mim tu wafa, dia tak dengung kan? Dia tak dengung. So, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tengok di situ, tempat mati. Nampak ada tempat mati. Kita dah jumpa tempat sabdu, kita matikan tempat yang apa? Tak dengung, wahnan. Kan? Ini tempat mati. Thumma ilayya marji'ukum. Thumma ilayya marji'ukum. Okey, dah ingat? Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So, bima kuntum ta'malun kita bisa dengar. Mungkin fa unabbi'ukum kita jarang dengar. So kita fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey. Jaga-jaga pada ta'malun ni. Kadang-kadang orang tertukar dengan ta'lamun. Ta'lamun. Tukar huruf lam mim dengan lam tu. Tolong jaga. So fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tu ingat dia. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. So ala kulli nak cerita di sini. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk tempat dekat mana tempat berhenti ketika dengung pula. Cara dengung. Tadi kita dah jumpa dah tempat yang lain kan. Dengung tak jumpa lagi. Yang bawah kita ambil ayat yang ke-16 tu. Sikit je. Satu baris sikit je. Saya ambil masa sikit. Ya bunayya innaha Ya bunayya innaha Ya bunayya innaha Sebab apa saya tempat kita nak potong ni kita dengung juga supaya kita lepas ni kita terus sambung. Taku misqah. Jadi apabila kita sambung ayat dia, ya bunayya innaha taku has. Nampak? Taku mis. So kita takkan jadi masalah, kita takkan baca in taku mis. Sedangkan tu dengung. Ya bunayya innaha taku misqah la habbatin. So ulang balik. Taku misqala habbatin. So ulang balik. Ya bunayya innaha taku misqala habbatin. Dengung, berhenti tempat dengung. Habbatin. Tu tempat dengung. So yang penting sebelum kita nak mahfal ni, kalau tak tahu umur tajwid ni, boleh dengar Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ke Syekh Jibril. Saya suka bacaan yang nak melambat ni, supaya kita tahu kat mana tempat mati. Syekh lain, Syekh Syurif, Syekh Surah tu bagus, hebat. Semua hebat semua. Syekh-syekh kita pernah dengar tu hebat. Cuma kita tak sampai, bila kita sampai tahap seperti mereka ni, kita gunalah tahap yang paling bawah lah kan. Syekh Jibril tu bukan tak bawah, hebat. Tapi cuma bacaan lambat tu kita nak ambil. Bacaan lambat. Guna bacaan lambat. Belajar bacaan lambat tu. InsyaAllah. So, ala kulli hal, itu je daripada saya. Teknik saya UAA, chunking UAA lah. Dia potong pada bahagian. Okey, kita tengok balik. Mana bahagian dia? Okey, tadi. Ya, ketika ada bacaan panjang, ketika bacaan dengung, ketika bacaan tidak dengung, ketika bacaan mati. So, bacaan panjang kita dah dah fa in ada, dengung pun dah ada tadi, tidak dengung wahnan tadi, mati pun lai, tempat mati kan. So, itu daripada saya. Cuma apabila ada masalah berkaitan tentang hafazan, boleh WhatsApp pada saya, boleh komen di bawah supaya semua orang dapat ilmu juga, ataupun ada penambahan ataupun yang nak kita share berkaitan tentang hafazan ke, tentang doa, boleh teruskan komen di bawah. Saya akan cuba kongsi bersama-sama dengan semua-semua. Itu daripada saya. Saya Muhammad Adam bin Amin kan. Okey. InsyaAllah sekarang ni saya berkhidmat di MITIS, Mahad Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor, Sabak Bernam.
boleh jumpa saya di sana. Dan minta tolong subscribe saya punya channel dan share kepada semua tentang cara-cara menghafal. InsyaAllah ni secara ringkas. InsyaAllah moga ada manfaat kepada semua orang. Manfaatkan kepada semua orang. InsyaAllah sebarkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan 5 Ramadan 1441 Hijrah dan bersamaan dengan 28 April 2020 hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi